Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semuanya akan mengikuti perbincangan cikgu pada hari ini. Baiklah, jadi dah dekat sangat dah ni kita nak pergi kepada SPM. SPM mungkin kertas 1, SPM kertas 2 dan lebih dekat lagi dengan SPM kertas 3 dan kertas 4. Jadi, untuk bantu kita, untuk cikgu nak bagi tahu macam mana kita nak mantapkan lagi persembahan kita, macam mana kita nak mantapkan lagi karangan kita. Jadi semestinya kita selalu akan menggunakan peribahasa. Tapi tahu atau tidak, sebenarnya murid-murid selalunya meletakkan peribahasa dalam keadaan yang salah. Menyebabkan kadang-kala bentuk kita, cara kita memasukkan peribahasa tu salah dari aspek tata bahasanya atau mungkin menyebabkan karangan kita jadi tak mantap atau tak matang, tak jelas penggunaan peribahasa yang tepatnya. Jadi hari ini cikgu nak ajar sedikit tips. Ada banyak cara, tapi ini salah satu cara yang cikgu rasa paling mudah untuk murid ikut. Okey, baik. Cikgu beri satu contoh perenggan ringkas. Bagaimana kesalahan itu berlaku? Kita tengok ya. Ibu bapa haruslah mendidik anak-anak sejak kecil lagi tentang kepentingan mengamalkan nilai-nilai murni. Temanya tentang nilai-nilai murni, mungkin tentang langkah-langkah untuk menerapkan nilai murni dalam diri anak-anak. Jadi, jawapannya adalah ibu bapa haruslah mendidik anak-anak sejak kecil lagi tentang kepentingan mengamalkan nilai-nilai murni. Hal ini demikian kerana ibu bapa merupakan suri teladan terbaik buat anak-anak. Dalam hal ini, anak-anak akan menerima semua teguran daripada ibu bapa jika mereka melakukan kesilapan. Yalah, betul lah kan? Sebab ibu bapa kan paling dekat dengan anak, dia cakap. Jadi, semua teguran akan diterima. Bagus, setakat ni bagus. Keadaan ini boleh diibaratkan seperti melentur buluh biarlah dari rebungnya. Okey. Memasukkan peribahasa dekat sini. Kena tak? Kena tak peribahasa melentur buluh biar dari rebungnya? Okey, tak apa, kita teruskan. Maka jelaslah ibu bapa memainkan peranan yang paling utama dalam menerapkan nilai murni dalam diri anak-anak. Okey, baik. Jadi kita nak highlight kepada peribahasa, iaitu keadaan ini boleh diibaratkan seperti melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kalau kita tengok, keadaan ini boleh diibaratkan seperti melentur buluh biarlah dari rebungnya. Dia merujuk kepada ayat pertama tadi, iaitu mendidik anak-anak sejak kecil. Jadi itu yang dimasukkan sebagai melentur buluh biarlah dari rebungnya. Tapi sebenarnya murid-murid, untuk dapat menggambarkan peribahasa itu dengan baik, sebenarnya kita tidak boleh langkau macam tu. Menyebabkan peribahasa murid-murid akan jadi macam tersangkut untuk difahami. Okey, kita sedang bercakap tentang anak-anak menerima teguran ibu bapa. Kenapa tiba-tiba melentur buluh dari rebungnya? Dia mungkin kena, tapi mungkin juga akan mengganggu pemahaman pemeriksa. Sepatutnya murid-murid kena rujuk untuk buat peribahasa, mesti rujuk ayat terdekat. Jadi dalam hal ini anak-anak akan menerima semua teguran daripada ibu bapa jika mereka melakukan kesilapan. Dekat situ ada tak peribahasa? Ayat sebelum. Bukan ayat yang awal tadi. Jadi dia bila terlampau ayat awal tadi dia agak jauh, menyebabkan pemahaman cikgu-cikgu tu mungkin agak terganggu. Jadi sepatutnya murid-murid kena cakap lah ni, dalam hal ini anak-anak akan menerima semua teguran daripada ibu bapa kerana mereka terang hati. Kerana mereka lembut hati. Letak macam tu. Jadi dia akan dekat dengan ayat tu sendiri. Jangan kita keseluruhan karangan, ujung nanti ada satu peribahasa. Peribahasa itu pula merujuk mana? Merujuk pada ayat pertama, ayat kedua yang telah jauh ditinggalkan daripada penyataan peribahasa tu. Jadi hari ini cikgu nak ajar sikit. Cikgu nak ajar satu tips. Macam mana kita nak nampak macam okey bila cikgu-cikgu baca, betul. Oh betul lah, ini karangan yang baik. Ini karangan yang betul. Ini cara masukkan ke peribahasa yang betul. Ada banyak cara, ini salah satu cara saja. Okey, cikgu nak perkenalkan satu kaedah. Macam mana kita nak selitkan peribahasa. Jangan supaya kita tak letak terlampau jauh, menyebabkan nanti cikgu kita bila baca, alamak, kenapa cikgu rasa macam canggung, janggal peribahasa yang dimasukkan. Sebab mungkin kerana apa keadaan itu berlaku? Kerana kamu menerangkan situasi itu terlampau jauh dengan peribahasa tu. Jadi cikgu hilang fokus untuk tahu mana satu kamu rujuk. Okey, baik. Jadi nak buat macam mana? Jadi cikgu guna perkataan kerana. Ingat, kerana. Okey, tengok Ibu bapa haruslah mendidik anak-anak sejak kecil lagi. Cikgu ambil perangai yang sama tapi cikgu baiki sikit. Ibu bapa haruslah mendidik anak-anak sejak kecil lagi tentang kepentingan mengamalkan nilai-nilai murni kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi melentur buluh
buluh biarlah direbungnya tu, dia menerangkan apa yang berlaku, situasi yang berlaku dalam ayat tu juga. Jadi dia lebih dekat untuk difahami. Tu maksud cikgu. Jadi baru kita sambung. Hal ini demikian kerana ibu bapa merupakan suri teladan terbaik buat anak-anak. Dalam hal ini anak akan menerima semua teguran dari ibu bapa. Jika mereka melakukan kesilapan, maka jelalah ibu bapa memainkan peranan yang paling utama dalam menerapkan nilai murni dalam diri anak. Nampak tak? Jadi cikgu guna kerana, maknanya cikgu guna kerana sebagai huraian. Dalam huraian tu cikgu masukkan peribahasa. Peribahasa tu duduk menerangkan situasi yang ada dalam ayat tu juga. Okey, tak apa. Mungkin tak faham. Cikgu bagi contoh lain. Tengok. Okey, ini contoh seterusnya untuk tema perpaduan. Masyarakat kini hidup ibarat enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing kerana. Nampak tak? Cikgu masukkan peribahasa kerana hanya mementingkan diri sendiri semata-mata. Jadi, nampak tak? Peribahasa dengan situasi berada dalam ayat yang sama. Itu akan membuatkan karangan kita akan nampak lebih mantap. Dia macam tu cara dia. Kita jangan terbiasa untuk meletakkan satu ayat khas untuk peribahasa. Hal ini berlaku, hal ini bolehlah diibaratkan seperti. Jadi kamu meletakkan satu keadaan atau situasi khas untuk peribahasa tu. Jadi kadang-kadang macam tak tepat sebab situasi kamu dah ke atas tadi, dah agak jauh, dah lari daripada apa yang telah kamu bincangkan selepas-lepasnya. Okey? Contoh lain. Untuk tema keselamatan jalan raya. Para pemandu wajar bersikap sabar. Ingat, sabar ketika berada di atas jalan raya. Jadi, kita nak kaitkan, peribahasa. Ada peribahasa pandu cermat jiwa selamat. Dan kita masukkan, para pemandu wajar bersikap sabar ketika berada di atas jalan raya kerana pandu cermat jiwa selamat. Itu lebih selamat. Daripada kamu nak cakap, di atas jalan raya, titik, kamu terangkan. Titik lagi, terangkan. Titik, terangkan lagi. Titik, terangkan. Hal ini demikian kerana pandu cermat jiwa selamat. Ujung nanti kamu buat ayat ke-5 atau ayat ke-6, ayat ke-7 atau ayat ke-8, ayat ke-9 atau ayat ke-10. Dah jauh dengan situasi ini, jadi dia menyebabkan peribahasa kamu nampak macam kurang cermat, macam kurang mantap, kurang baik untuk difahami. Macam tak ada kena-mengena sangat. Macam itu. Itu yang selalu berlaku dalam karangan. Okay, next. Macam ni pula kalau tengok ilmu dengan pendidikan. Pengetahuan yang diperoleh pada hari ini akan dapat memimpin kita. Maaf, cikgu salah eja ke itu. Memimpin kita. Okay? Ke arah kecemerlangan. Kerana ilmu pelita hidup. Ilmu pelita hidup. Okey, ilmu pelita. Jadi ilmu pelita hidup. Jadi kita ada peribahasa dekat situ, atas tu dah ada situasi. Dalam ayat yang sama, dia akan lebih mantap. Bagaimana pula dengan tema yang ni? Kekeluargaan. Ibu bapa janganlah menjadi seperti ketam yang mengajar anaknya berjalan betul. Peribahasa. Kerana, kita letak situasi dia terus. Kerana setiap tindakan mereka akan menjadi ikutan anak-anak. Macam tu. Jadi peribahasa kamu akan nampak lebih mantap sebab kamu dah terangkan dalam satu ayat. Kamu tak jatakkan situasi dengan peribahasa situasi dan peribahasa terlampau jauh. Menyebabkan nanti hilang fokus kita untuk merujuk situasi yang dimaksudkan. Okey, itu saja untuk perbincangan kita hari ini. Kalau ada apa-apa masalah, boleh mesej di bawah. Jangan risau. Ada masa. Semestinya ada masa untuk murid. Kita akan cikgu akan jawab soalan atau mungkin boleh cadangkan untuk cikgu bahagian mana untuk kita bincangkan lepas ni. Jadi itu saja. Teruskan bersama dengan cikgu. Terus rujuk video-video cikgu sebelum ini. Jangan lupa like dan share. Jangan lupa subscribe. Dan ingat, rujuk cikgu untuk video akan datang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semua.